Okay, so kita akan memulakan bab yang baru, yaitu bab yang ke-7, keelektrikan dan kemagnetan. So, untuk pengetahuan kamu saja, ini adalah satu bab yang sangat penting, bukan hanya kerana dia banyak informasi yang sangat-sangat berguna untuk kita. Sebagai contoh, kalau kamu ada minat untuk menjadi mungkin engineer, mungkin kamu minat masuk dalam elektronik atau electrical engineering, you will need this. Kamu kena tahu lah tentang keelektrikan dan kemagnetan. Kalau kamu minat dalam apa-apa jenis-jenis teknologi yang berkaitan dengan mungkin komputer ataupun dalam bidang audio or even video, knowing something about electricity pun sangat-sangat berguna. Dan juga benda-benda yang kita belajar dalam bab 7, ya, elektrik dan especially mengenai cas. Ini juga menjadi asas kepada beberapa topik nanti dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, kerana cas dia juga berkaitan ataupun sangat berkait rapat dengan subjek-subjek kimia, chemistry dan subjek physics. So this is quite an important chapter. Physics dan chemistry, kamu tahu kalau kamu mau masuk dalam mana-mana bidang yang berkaitan dengan sains, contohnya doktor, nurse, kamu menjadi seorang doktor gigi, engineering, computer science, kamu kena ambil juga beberapa kelas dalam physics and maybe chemistry. Kalau kamu mau jadi doktor, confirm kamu kena ambil chemistry. So, this is an important topic. And because of that, bab ini juga agak panjang. Kita tidak akan habiskan dalam satu pelajaran, tapi mungkin 2 ataupun 3 pelajaran kita akan ambil untuk belajar tentang topik ini. Dia ada panjang sedikit lah. Okay, so keelektrikan dan kemagnetan. Okay, so kita lihat beberapa soalan penting dalam pengenalan untuk bab 7. Okay, dan kalau kamu ada apa-apa komen ataupun ada apa-apa soalan, kamu boleh juga tanya di dalam chat ataupun boleh on mic dan tanya jugalah. Okay, so antara soalan-soalan yang kita kena tanya mengenai bab 7 ini, bagaimana angin dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik? Mungkin sini Sabah tidak begitu banyak mungkin kamu nampak kalau sini Sabah, tapi di negara-negara lain, we have this wind turbines, turbine yang ataupun generator yang menggunakan angin untuk menjana tenaga elektrik. Apakah tenaga yang diperlukan untuk kenderaan bergerak? Mungkin ada yang bilang kenderaan sekarang menggunakan petrol ataupun diesel, tapi bukan semua. Right? Kita sekarang ada kereta yang paling terkenal, mungkin untuk electric car, kita ada Tesla from company Elon Musk. So we have the Tesla car yang menggunakan tenaga elektrik. Apakah yang menyebabkan kejadian kilat? That's another question. Macam mana pada awan dia boleh menjana tenaga electricity sehingga menyebabkan kejadian kilat ataupun lightning? Right? Mengapakah kompas sentiasa menunjukkan arah utara selatan? So of course saya percaya kamu semua pernah main dengan kompas yang kecil ataupun kompas yang besar. Bagaimana kompas ini selalu dia boleh tahu mana itu utara dan mana itu selatan? So these are some of the questions that we are going to try and answer in chapter 7. And ada banyak lah yang ada banyak lah yang kita boleh cover sebenarnya dalam bab ke-7 ini. Okay. Ulang kaji tingkatan 1. Type dalam chat. Alright, I want you to type in the chat. Apa jenis-jenis tenaga yang ada? Form 1 ataupun saya lupa Form 1 kah sekolah rendah, kamu sudah belajar tentang tenaga. Apa maksud tenaga, apa bentuk tenaga. So, apa-apa jenis-jenis tenaga yang ada? Alright, so ada sudah yang type dalam chat, tenaga kinetik,
Okay, of course, ada tenaga kinetik. Apa lagi selain tenaga kinetik? Banyak lagi selain kinetik. Okay, tenaga elektrik, of course tenaga elektrik. Okay, kita punya bab, kita bercakap tentang elektrik. Of course, tenaga elektrik ada. Tenaga kimia, yes, ada. Tenaga haba, very good. Ada lagi? Tenaga keupayaan, yes, very good. So, tenaga keupayaan ataupun in English we call that potential energy. Tenaga keupayaan ni maksudnya dia belum lagi bergerak tapi dia mungkin ada kemungkinan ataupun dia upaya untuk bergerak. Tenaga surya ataupun tenaga matahari, yes. Tenaga cahaya, yes. Ada lagi? Tenaga surya, tenaga cahaya, tenaga keupayaan. Ada lagi? Selain itu, tenaga bunyi, that's correct. Okay, so tenaga nuklear. Nuklear tu tenaga, jenis tenaga kah ataupun sumber tenaga? Ada beza itu sumber tenaga dengan jenis ataupun bentuk tenaga. Okay, nanti kita akan sentuh semua itulah. Alright, okay. Saya teruskan dengan slide. Okay, so konsep penting keelektrikan, pengaliran arus elektrik dan kemagnetan. Alright. Tenaga. So tingkatan 1 kamu sudah belajar ataupun sebelum ini kamu sudah belajar tentang tenaga. Nah, definisi tenaga yang diberikan dalam buku teks ialah tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Itulah definisi yang ada dalam buku teks kamu. Bagi kamu yang ada buku teks, kamu boleh bukalah dalam buku teks bab 7. Okay, kamu cari bab 7 dan kamu boleh ikut poin-poin ini. Kamu boleh ikut dan baca juga lah. Yang nota ini saya ringkaskan apa yang ada dalam buku teks. So, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan tenaga. Bermaksud asal ada tenaga, asal ada kerja yang dilakukan. Apa maksud kerja? Kerja ada pergerakan ataupun perubahan keadaan yang berlaku. Contohnya kalau saya ambil botol air ini dan saya pindahkan dari sini ke sini. Saya sudah melakukan kerja karena saya melakukan perubahan. Kalau satu tempat menjadi semakin panas, itu pun adalah satu jenis kerja, ada perubahan yang berlaku. Right? And so, untuk apa-apa saja yang berlaku, pergerakan, kipas berpusing, mulut saya bercakap, kamu boleh dengar, untuk audio daripada mulut saya masuk ke dalam mikrofon sampai di tempat kamu, ini semua melibatkan tenaga. Dalam erti kata lain, tenaga sebenarnya sangat-sangat penting dan kita punya alam semesta pun sebenarnya tidak akan wujud tanpa tenaga. Okay? Dalam Alkitab pun, apa yang pertama kena cipta? Apa yang pertama kena cipta dalam Alkitab, dalam buku Kejadian? Kejadian kita belajar yang pertama pada hari pertama cipta ialah cahaya. Tetapi kita sudah belajar cahaya ialah bentuk tenaga. So sebenarnya yang pertama diciptakan ialah tenaga. So this is very important for us to understand. Tenaga. Semua yang kita belajar ini elektrik. Bila kita belajar tentang elektrik, kita sebenarnya belajar tentang satu bentuk tenaga. Okay, next. So, tenaga tidak boleh dicipta ataupun tidak boleh dimusnahkan. Alright. Ramai saintis yang katakan ataupun kadang-kadang kita selalu salah menggunakan ayat. Kita bilang kita cipta tenaga ataupun kita hasilkan tenaga. Mungkin kita boleh katakan generator itu menghasilkan tenaga ataupun kita katakan kita bakar petrol untuk menghasilkan tenaga. Sebenarnya itu kurang tepat sebenarnya. Kita sebenarnya bukan mencipta ataupun menghasilkan tenaga. Sebenarnya sebab dari segi saintifik kita tidak boleh cipta ataupun musnahkan tenaga. Kita hanya boleh ubah bentuk tenaga saja. Sebagai contoh, bila kamu bakar petrol, right? Kita gunakan petrol untuk menggerakkan kereta. Tapi sebenarnya apa yang berlaku itu, petrol itu adalah sudah mempunyai tenaga di dalam, yaitu tenaga kimia. Okay?
Bila kita bakar itu petrol, apa jadi? Dia terbakar dan menghasilkan tenaga apa? Menghasilkan tenaga haba. And then, daripada tenaga haba itu, kita menggunakan engine untuk menukar haba itu kepada tenaga kinetik. Right? So, tenaga itu sebenarnya dia bukan mencipta tenaga, cuma dia mengubah bentuk tenaga itu. Sama juga dengan apa-apa saja jenis-jenis mesin ataupun apa-apa saja yang kita guna untuk menghasilkan tenaga. Okay? Bila kita menggunakan solar, tenaga solar, kita sebenarnya bukan mencipta tenaga, tapi kita menggunakan matahari untuk, ataupun kita mengambil tenaga daripada matahari, kita tukar itu menjadi tenaga elektrik. So sebenarnya ini kita bukan menghasilkan tenaga, cuma kita ambil tenaga yang sedia ada dan kita tukar bentuk dia. So ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita faham. Okay? Alright, so kita tahu. Okay, so tadi kamu sebut bentuk-bentuk tenaga. Ada tenaga haba, ada tenaga keupayaan, tenaga cahaya, tenaga surya, tenaga bunyi, tenaga kinetik dan sebagainya. Okay, sekarang soalan yang seterusnya adalah, apa sumber-sumber tenaga yang ada yang kita sering guna dan sering melihat di sekeliling kita? Apa jenis-jenis sumber yang ada? Boleh type dalam chat. Ada banyak sumber sebenarnya. Alright, tapi kita kena kenal pasti. Sebab semua sumber-sumber tenaga juga boleh menjadi sumber elektrik. Okay? Okay, ada sudah satu yang kena sebut tadi, tenaga nuklear. Right, so tenaga nuklear sebenarnya bukan tenaga ya, tapi bentuk ataupun sumber nuklear. Okay, ada lagi sumber-sumber lain yang kamu boleh fikir, yang kamu boleh ingat. Okay, of course matahari adalah salah satu sumber tenaga. Apa lagi? Okay, angin, yes, of course. Ada lebih kurang 6 ataupun 7 kalau saya tidak silap. Okay, matahari, angin, apa lagi? Ingat balik yang kamu sudah belajar sebelum ini. Air, are you sure? Air ataupun ombak? Boleh juga lah air. Alright. Okay, air, pergerakan air ataupun ombak, petrol. Okay, petrol ataupun apa perkataan yang lebih umum untuk petrol? Petrol tu betul. Tapi petrol tu kita panggil dia sebagai apa? Ataupun ada dia punya kategori itu kalau petrol. Maaf ya, saya akan minum air sekali-sekala sebab nanti kering terkaksa kalau bercakap saja. Okay, biogesim, okay, biomass, geothermal, yes. So biogesim, okay, api fosil, okay, bahan bakar fosil, fossil fuel. Okay, geothermal, so maksudnya haba daripada bumi, contohnya apa nih? Pokok panggil tuh apa sajalah haba yang datang daripada dasar bumi. Okay, petroleum, petroleum, ini semua termasuk dalam apa yang kita panggil sebagai bahan bakar api fosil. Okay, so kita lihatlah. So pelbagai bentuk tenaga. So kita ada tenaga bunyi, tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti. Ada dua jenis keupayaan graviti dan keupayaan elastik. Okay, kita ada tenaga cahaya, kita ada tenaga nuklear. Okay, so nuklear ialah bentuk tenaga. Okay, kita ada tenaga haba, kita ada tenaga kimia dan kita ada tenaga elektrik. Dan sumber dia ialah matahari, okay, geothermal, air, okay, air ataupun ombak ataupun apa sajalah, okay, biogesim, bahan api fosil, bahan api fosil ataupun bahan bakar fosil, bahan radioaktif. So tenaga nuklear ini datang daripada bahan-bahan radioaktif lah, seperti uranium, plutonium, radium dan sebagainya. Okay,
ombak dan angin. So untuk sini Malaysia, saya rasa kebanyakan menggunakan bahan api fosil. Maksudnya kita bakar mungkin petrol, kerosin, gas asli dan sebagainya. Dan kita membakar itu, menukar dia kepada tenaga elektrik. Ada juga matahari. Kita guna solar panel untuk menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Biogesim pun ada juga di Malaysia. Tenaga air, hidroelektrik. Ombak saya kurang pasti kalau ada di Malaysia. Angin pun mungkin ada juga tetapi tidak begitu banyak. Bahan radioaktif. Ini agak kontroversi sikit. Ada juga cadangan untuk membuat bahan kilang, kilang untuk menghasilkan tenaga elektrik menggunakan bahan radioaktif. Tetapi dia agak kontroversi sebab dia menggunakan bahan radioaktif, dan bahan-bahan radioaktif ini kalau tidak digunakan ataupun tidak dikendalikan dengan selamat, dia boleh menyebabkan bahaya sedikit lah. Kalau kamu pernah mendengar tentang Chernobyl disaster, Chernobyl merupakan satu bencana yang berlaku dahulu di mana satu kilang, satu tempat yang menghasilkan tenaga elektrik, dia meletup kerana bahan-bahan radioaktif tidak dikendalikan dengan baik. Dan apa yang berlaku ialah bahan-bahan radioaktif ini dilepaskan sebab dia meletup, dan tenaga radioaktif ini menyebabkan banyak masalah seperti kanser, seperti bayi yang lahir dengan cacat dan sebagainya. So itulah sebabnya dia agak kontroversi sedikit lah. Ada yang katakan tidak apa, selamat asalkan kita pastikan semua bahan-bahan ini dikendalikan dengan selamat. Dan mereka punya alasan ialah dia kurang menghasilkan asap berbanding bahan api fosil. Dan itu sebenarnya betul. Dia kalau kita membandingkan dengan penggunaan bahan api fosil, sebenarnya dia kurang menghasilkan asap dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, risiko untuk dia menyebabkan masalah kalau tidak dikendalikan dengan betul pun ada risikonya juga lah. So itulah sebenarnya dia agak kontroversi sedikit. Alright, so ini adalah bentuk tenaga dan sumber tenaga. So selama ini kamu sudah belajar lah. Ini kita kira sebagai ulang kaji untuk apa yang kamu belajar semasa tingkatan 1. Alright. Okay, so sekarang kita sudah masuk ke dalam electricity. So electricity ataupun elektrik ataupun cas, dia bukan hanya elektrik yang kamu dapat daripada soket sahaja. Dia bukan hanya mengenai elektrik yang dalam bateri saja. Alright, the first one yang sebenarnya kita akan belajar ialah apa yang kita panggil sebagai cas elektrostatik. Now saya percaya semua kamu ataupun kebanyakan kamu pernah mendapat situasi seperti ini. Kamu berada dalam rumah, and mungkin dalam rumah kamu ada kapet. Kamu jalan-jalan di atas kapet, and then selepas kamu jalan-jalan di atas kapet, kamu buka pintu, and bila kamu buka pintu, tiba-tiba kamu rasa macam kamu kena karan. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini. Ataupun mungkin ini permainan budak-budak, kadang-kadang mereka suka buat. Kamu ambil belon, kamu gosok belon itu dengan mungkin di rambut ataupun dengan kain ataupun apa aja, dan selepas kamu gosok belon itu, kamu dapati bahwa tiba-tiba macam ada magnet itu belon. Macam itu rambut-rambut ataupun kertas-kertas dia mau tertarik dan melekat dengan belon itu. So ini adalah antara fenomena yang berlaku akibat pemindahan cas elektrik di antara badan kita dengan pemegang pintu di antara dua bahan. So for example, bila kamu pegang
sebuah tombol pintu dan kamu rasa ada renjatan elektrik. Apa yang berlaku sebenarnya ialah tenaga elektrik daripada badan kamu lompat dari jari kamu kepada tombol pintu. So, kamu jadi macam The Flash lah. Ada karan keluar daripada jari kamu. So, sebenarnya kita semua boleh menjadi seperti The Flash. Right? Tapi apa yang berlaku ialah, soalannya ialah macam mana pula dalam badan kamu tiba-tiba ada tenaga elektrik? Kenapa tiba-tiba badan kamu menjadi macam bateri pula? So, ini yang kita panggil sebagai charge elektrostatik. So, charge elektrostatik ialah charge elektrik dalam badan yang tidak bergerak. Okay, dia datang daripada dua perkataan. Dia datang daripada perkataan elektrik. Okay, saya rasa elektrik saya tidak perlu jelaskan. Dan daripada perkataan statik. So, statik maksudnya tidak bergerak. Okay, kalau saya katakan sebuah objek itu dalam kedudukan statik, maksudnya sebuah objek itu tidak bergerak ataupun dalam kedudukan pegun. So, elektrostatik ialah elektrik yang berada di dalam keadaan pegun ataupun elektrik yang tidak mengalir, cas yang terkumpul. Dan apabila cas-cas ini terkumpul, kadang-kadang dia boleh terlepas satu kali. So, untuk kita memahami bagaimana ini berlaku, kita kena tahu dulu apa itu cas. Dan bagaimana cas itu wujud. So, setiap bateri yang kamu pernah lihat, ada hujung positif dan ada hujung negatif. Sebenarnya bateri AA ataupun bateri kereta ataupun bateri dalam handphone ataupun laptop ataupun apa saja, selalunya bateri dia ada positif dan negatif. Ada sebab kenapa dia ada positif dan negatif. Sebab cas ada dua jenis cas. Kita ada cas positif dan cas negatif. Dan setiap bahan mempunyai cas positif dan cas negatif. Okay. Kenapa setiap bahan mempunyai cas positif dan cas negatif? Semua bahan mempunyai apa yang kita panggil sebagai atom. Okay. Dan dalam atom, kita ada beberapa komponen dalam sebuah atom. Harap-harap kamu boleh nampaklah gambar. Kalau kamu tidak boleh nampak gambar, nanti saya akan send juga ini nota kepada kamu dan kamu boleh cek balik. Ini sebenarnya gambar pun ada juga gambar seperti ini dalam buku teks kamu. Tapi kamu sudah belajar tentang struktur atom. Kalau saya tidak silap lah. So, atom dia terdiri daripada elektron dan proton dan neutron. So, ada nukleus di tengah-tengah dan di luar nukleus ada elektron yang sedang mengelilingi ataupun putar ini nukleus. So, lebih kurang begitulah bentuk atom. Atom ini sangat-sangat kecil. Now, elektron dan atom masing-masing dia mempunyai cas. Setiap elektron mempunyai cas negatif, satu cas negatif, dan setiap proton dia mempunyai satu cas positif. Saya ulang lagi, setiap elektron mempunyai cas negatif dan setiap proton mempunyai cas positif. Ini sangat penting, bukan hanya untuk bab ini saja, tetapi untuk bab-bab nanti. Especially dan sampai tingkatan 4, tingkatan 5. Ini positif dan negatif sangat penting dalam chemistry. Saya tidak akan begitu mendalam, tetapi cas positif dan cas negatif inilah yang menyebabkan semua tindak balas chemistry ataupun kebanyakan tindak balas chemistry yang kita nampak setiap hari. Alright. Apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok, contohnya belon dengan rambut kamu kasih gosok dia. Ataupun kamu gosok, kadang-kadang boleh juga pakai pembaris. Kamu gosok pembaris dengan kain. Apa yang berlaku ialah elektron yang di luar ini, ada elektron yang di luar, elektron ini akan dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang seterusnya. Okay, sangat penting ini. Hanya elektron saja. Proton sebab dia di dalam, kamu boleh nampak itu proton di dalam. Proton itu akan kekal saja, tidak akan ke mana-mana. Tapi elektron yang di luar ini dia akan pindah. Elektron ini selalu berpindah-pindah.
elektron ini akan berpindah kepada bahan yang lain. So apa kesan dia kepada atom apabila dia kehilangan ataupun menambah elektron? Okay? Kamu fikir seperti ini. Secara logiknya, jika jumlah proton melebihi jumlah elektron, maksud saya lebih banyak proton daripada elektron. Okay? Ingat, proton dia bercas positif, elektron dia bercas negatif. Kalau lebih banyak proton berbanding elektron, maksud dia satu objek itu akan mempunyai cas positif. Ataupun sebab lebih banyak cas positif berbanding cas negatif, kalau lebih banyak proton, maka benda itu akan mempunyai cas positif. Okay? Manakala kalau satu objek ataupun satu bahan mempunyai lebih banyak elektron, ataupun dalam erti kata lain, jika jumlah proton itu kurang daripada jumlah elektron, objek itu kita katakan sebagai cas negatif. Sebab elektron yang mempunyai cas negatif lebih banyak daripada proton yang mempunyai cas positif. Kalau proton dan elektron sama, okay, dia menjadi cas neutral lah, sebab positif dan negatif kalau kita campur plus 1 campur negatif 1, dia menjadi kosong. So, dia akan bercas neutral ataupun di tengah-tengah lah, tiada cas dia. Okay, kamu boleh melihat gambar seperti inilah. Okay, kalau lebih banyak cas positif, contohnya yang di sebelah kanan, lebih banyak proton. Okay, ada 5 cas positif dan 2 cas negatif. So, secara keseluruhan dia mempunyai cas positif. Okay, yang di tengah-tengah kamu melihat lebih banyak elektron yang bercas negatif berbanding proton yang bercas positif. So, secara keseluruhan dia mempunyai cas negatif. And then yang paling kanan kamu nampak jumlah proton dan elektron sama. Jumlah cas positif dan jumlah cas negatif itu sama. So, dia seimbang. So, kita boleh katakan dia neutral ataupun tidak mempunyai cas. Okay. So, bila kita menggosokkan, let's say kita ambil belon ya. Kita ambil belon ataupun kita ambil pembaris dan kita gosok dengan kain. So, biasanya kamu tidak boleh menggunakan pembaris besi. Biasanya eksperimen ini digunakan menggunakan pembaris plastik. Tapi ini untuk demonstrasi saja lah. So, bila kamu ambil sebuah pembaris dan kamu ambil kain, ini jak kain yang ada sekarang. So, kamu ambil kain dan kamu gosok. Apa yang berlaku ialah salah satu, biasanya ini pembaris lah. Okay? Salah satu daripada dua bahan ini akan kehilangan elektron. So, mungkin inilah. Sebab kalau kita melihat struktur elektron, elektron berada di luar. Right? So, apa yang berlaku ialah bila kamu gosok satu bahan, elektron ini salah satu akan kehilangan elektron. So, for example, ini pembaris akan kehilangan elektron. Elektron ini akan dipindahkan kepada tuala ataupun kain. So, sekarang, sebab pembaris sudah kurang dia punya jumlah elektron, dia, maksudnya sekarang proton melebihi jumlah elektron. So, sebab dia mempunyai lebih banyak proton, dia akan mempunyai cas positif. Manakala kain tadi yang sudah menerima elektron daripada pembaris, sekarang kain ini akan mempunyai cas negatif. Yeah? So, ini adalah cara bagaimana cas boleh berlaku dalam badan kamu. So, dalam contoh yang saya katakan tadi, ya, kamu mendapat renjatan elektrik bila kamu sentuh tombol pintu. Apa yang berlaku ialah bila kamu gosok kaki di kapet, kamu gosok kaki di kapet, sekarang kamu kehilangan elektron. Okay? Elektron dalam badan kamu yang bercas negatif akan hilang ataupun dipindahkan kepada kapet. Jadi cas positif dalam badan kamu akan
semakin kuat ataupun semakin meningkat. Bila kamu sentuh pintu, semua cas positif yang sudah terkumpul dalam badan kamu akan dilepaskan satu kali ke dalam pintu, tombol pintu. So this is what happens. So it's very interesting. Alright, now salah satu ciri cas positif dengan cas negatif. Cas positif dan cas negatif dia selalu mau cari kawan. Ya, macam manusia dia tidak suka sendiri, tidak suka bersendirian. Kalau boleh satu objek dia mau kekalkan cas neutral ataupun cas neutral di mana jumlah proton dan jumlah elektron itu sama rata. Dia tidak mau, kalau boleh dia tidak mau proton ataupun elektron berlebihan. Okay, dalam chemistry semua, bukan semua lah, tapi kebanyakan tindakan chemistry berlaku sebab elektron dan proton ini dia mau cari kawan supaya dia boleh seimbang. So this is very important ya. Dia mau, kalau boleh dia mau neutral, di mana elektron dan proton itu sama rata. Tiada cas positif dan tiada cas negatif. Pada masa yang sama, dia hanya mau cari kawan yang berlainan jenis. So, positif akan selalu mencari negatif. Negatif akan selalu cari yang positif. Dia akan menarik. Dia tertarik satu sama lain lah. Right? Sama juga macam manusia. Okay, bila sudah besar, lelaki selalunya mau kawin dengan perempuan. Perempuan selalu mau kawin dengan lelaki. Okay. Cas-cas yang sama jenis cas-cas yang sama jenis akan saling menolak. So, cas positif dia tidak mau cuba cari kawan yang sama-sama positif. Okay, sebab kenapa? Dia mau kembali kepada neutral. Kalau positif dia pergi cari kawan yang positif juga, tambahlah positif. Menjadi terlampau positif pula. Kalau negatif cari cas yang negatif juga terlampau negatif. Makin kuat dia punya cas negatif. Dia mau cuba kembali kepada neutral ataupun seimbang. So, oleh sebab itu, cas-cas yang berlainan jenis akan saling menarik. Positif dan negatif dia akan selalu menarik satu sama lain. That is why, bila kamu gosok belon, saya cuba dulu lah zoom, okay? Bila kamu gosok belon ataupun gosok pembaris ataupun sebagainya, okay, sebelum kamu gosok, apa yang kamu nampak? Okay, sikat itu neutral, okay, belon itu neutral, okay, tiada cas positif ataupun cas negatif. Bila kamu gosok sekarang, sikat itu, okay, so dalam contoh yang diberikan itu, sikat itu akan menerima elektron daripada kain. So, dia akan semakin banyak. Maksudnya itu kain yang kehilangan elektron dan itu itu sikat yang mendapat elektron baru. So, sekarang sebab dia mendapat elektron baru, sekarang dia mempunyai cas apa? Cas negatif. Lebih banyak dia punya cas negatif. Sekarang itu sikat tidak lagi seimbang. Dia mempunyai cas negatif berlebihan. So, macam mana dia mau kembali kepada seimbang? Ini sikat dia akan cuba curi. Okay, dia akan cuba curi cas-cas positif daripada benda-benda di sekeliling. So example, cebisan-cebisan kertas itu, ada cas-cas positif dalam cebisan-cebisan kertas itu. So, dia akan tarik ini kertas sebab dia mau ambil itu cas positif daripada itu cebisan-cebisan kertas. Ini adalah yang dimaksudkan dengan elektrostatik. Itulah sebabnya kenapa belon pun dia boleh melakukan benda yang sama. Belon kena gosok, dia menerima elektron dan dia bercas negatif, dan sekarang dia mau cuba, saya perlu lebih banyak cas positif, jadi dia akan cuba curi. Dia akan cuba tarik cas positif dari tempat-tempat lain. So, mungkin dia akan ambil daripada rambut, ataupun daripada kertas, ataupun daripada tempat-tempat lain. Right? So, very interesting macam mana cas ini sebenarnya wujud. Now, dalam chemistry, okay, ini info tambahan sajalah. Dalam chemistry, cas-cas yang sama ini juga wujud di antara atom.
Jadi kadang-kadang atom-atom yang berlainan jenis akan berebut untuk mendapatkan elektron, untuk mendapat charge positif ataupun charge negatif. Right? So, dan kadang-kadang atom-atom yang berlainan jenis akan berkumpul ataupun bergabung untuk mendapat charge supaya charge dia boleh kembali menjadi seimbang. So, very important. So, kamu ingat sajalah, dia selalu mau cari kawan dia. Kalau banyak negatif, dia akan coba tarik yang positif. Kalau banyak charge positif, dia akan coba cari yang negatif. Alright? So, another example yang berlaku dalam kehidupan seharian ialah kejadian kilat ataupun kejadian apa kita panggil sebagai lightning. So, lightning ialah satu fenomena yang berkait dengan charge elektrostatik. So, sama juga. Apabila ada awan terbentuk di langit, apa yang berlaku? Berlaku geseran di antara awan dan udara. Okay? Dan sebab ada geseran ataupun ada gosokan di antara awan dan udara di sekeliling, apa yang berlaku ialah awan akan mendapat charge. Okay? Akan mendapat ada pemindahan elektron yang berlaku dan menyebabkan lebih banyak charge negatif berkumpul di awan. So, sebab terlalu banyak charge negatif, charge ini dia kena cari. Charge yang berlebihan dia kena cari charge positif untuk kasih seimbang balik. So, apa dia buat? Tenaga elektrik ini, tenaga charge ini akan keluar daripada awan dan sambar pada tanah, kerana di tanah ada charge-charge positif yang terdapat di tanah. So, dia akan sambar di tanah untuk mendapat ataupun untuk cuba mendapat charge itu. Itulah sebabnya kenapa kilat dia akan sambar satu kali aja and then dia berhenti. Sebab selepas dia sambar, dia sudah dapat charge positif and then dia kembali neutral and then sampai begitu saja sampai itu charge terkumpul balik lagi. So, this is how you create ataupun beginilah cara kilat berlaku. So, ini semua berkaitan dengan charge dengan positif dan negatif. So, very important thing for you to understand lah. Okay, ada soalan setakat ni. If you have any questions, bila-bila masa saja kamu boleh type sajalah ataupun boleh juga on microphone cakap, sir, saya ada soalan ataupun ada yang saya kurang faham. Okay, now, bolehkah kita menghasilkan elektrostatik sendiri? Oh, boleh. Okay, of course kita boleh gosok belon ataupun gosok sikat. Tapi ada juga mesin khas yang kita hasilkan untuk menghasilkan tenaga static electricity yang kita panggil sebagai Van de Graaff machine Van de Graaff. So, mungkin ada yang pernah melihat ya, Mr. Bean, dia cuba untuk memegang Van de Graaff machine ini dan tiba-tiba selepas dia pegang mesin ini semua benda akan melekat di badan dia. Okay, tapi bukan begitulah sebenarnya, dia itu sebenarnya melebih-lebih. Tapi yang berlaku di sini ialah, saya zoom dulu ini gambar supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Okay. So, di dalam mesin ini ada satu getah ataupun benda yang akan memutar ataupun akan pusing-pusing. Dan ada seperti berus di sinilah. So, apa yang dia buat ialah, sebab ada berlaku gosokan di antara dua objek ini, ada pemindahan elektron. So, elektron akan berkumpul di hujung yang satu dan yang ini akan kehilangan elektron. So, dia menjadi positif. Maksudnya, charge positif akan berkumpul. Jadi, bila kamu pegang, semua charge itu akan berkumpul juga dalam badan kamu dan rambut kamu akan mula berdiri sebab rambut kamu akan cuba kasih neutral balik itu charge dalam badan kamu. Jadi, dia mau cuba tarik dengan charge-charge yang ada di sekeliling. Okay? Ataupun kamu boleh juga kasih pisah, negatif di ujung yang satu, positif di ujung yang satu. Dan kalau kamu kasih berdekatan dia, kamu boleh melihat
Cas akan mengalir dari satu hujung ke hujung yang satu. Karena positif dan negatif dia akan cuba bertemu. Ya, supaya dia boleh menjadi seimbang kembali. So itu adalah topik yang pertama untuk bahagian ini. The first one. Okay. So for this topic, kita ulang kaji sedikit apa yang kita lihat sebelum ini. Apa maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Apakah sumber-sumber tenaga? Okey. Matahari, geoterma, bahan api fosil. Banyak lagi ombak. Okey, bahan radioaktif. Apakah bentuk-bentuk tenaga? Kita ada tenaga kinetik, tenaga keupayaan, tenaga nuklear, tenaga surya, semua itu. Okey, apakah maksud daya elektrostatik? So daya elektrostatik ialah cas elektrik yang statik, yang tidak bergerak. Itu adalah cas elektrostatik. Dan apakah yang menyebabkan satu objek bercas positif ataupun bercas negatif? Ini berlaku karena pemindahan elektron ataupun kehilangan ataupun penambahan elektron. Apabila satu bahan itu mempunyai berlebihan elektron, dia menjadi cas negatif. Kalau dia kehilangan elektron, dia akan menjadi cas positif. Alright. Saya mau teruskan juga kepada part 2 hari ini. Karena saya mau kejar kita punya syllabus. Just a few things lah from part 2. Ini pendek saja lah. Dan nanti kita akan belajar tentang and then after that kita akan habis untuk hari ini lah. Okay. So kita sudah belajar tentang cas elektrostatik. Now, kita juga tahu cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. We know all of this, right? Handphone, kebanyakan kamu menggunakan handphone ataupun laptop untuk belajar sekarang. Laptop, mikrofon, lampu, kipas, komputer, semua ini menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Tapi, here's an interesting question. Apakah hubungan antara cas elektrik dengan arus elektrik? Samakah ini dua benda ini? Rasa-rasalah dalam pendapat kamu. Apa beza cas elektrik dengan arus elektrik? Kamu boleh beri pendapat kamu sekarang. Okay? Sebab banyak kita tidak fikir. Kalau kita bilang elektrik, semua elektrik. Tapi kalau kamu pernah tengok betul-betul, mungkin kamu pernah baca di komputer ataupun kamu melihat pada soket. Saya sedang coba mencari soket. Kalau kamu pernah ada apa-apa soket lah dalam rumah, kamu coba cek soket itu, kamu coba baca apa-apa yang dia tulis. So di soket dia bagi tahu ada voltan, ada watt dan ada amp. Jadi apa maksud dia tu? Kita belajar tentang, ada bateri 9 volt. Apa maksud itu bateri 9 volt? Adakah 9 volt lebih kuat daripada 5 volt? Kadang-kadang kamu nampak, kalau kamu beli light bulb, ada light bulb 50 watt, 10 watt, 30 watt, ataupun speaker, ada speaker 30 watt, 50 watt, 100 watt. Apa beza tu? Mana yang lebih kuat? 1 volt lebih kuat daripada 1 watt kah? Ataupun macam mana? Ada yang bilang, so ada yang cek soket juga. So 13 AMP, amp. Apa tu amp? Apa maksud amp? Kadang-kadang A. Jadi mana lebih kuat? Jadi kalau kamu mau cucuk soket kamu, so di punya soket 240 volt dan 2 amp ataupun 2A. Jadi apa maksud tu? Jadi saya perlu cari soket 240 volt ataupun macam mana. So, apa sebenarnya hubungan antara cas elektrik dan arus elektrik? Sebenarnya dia tidak sama sebenarnya. And this is what we are here to study. So, let's start with the first one, arus. Apa itu arus? Dari itu nama sejak pun sebenarnya kamu boleh
kamu boleh dapat dia punya clue di sini. Arus ini merujuk kepada, okey, saya baca dulu apa yang ada dalam nota. Kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Maksud dia, kalau saya masukkan kabel, kalau saya ambil kabel dan saya masukkan dalam soket dan saya sambung dengan kipas. So sekarang kipas sedang berfungsi. Dalam kipas itu ada tenaga elektrik yang sedang mengalir. Jadi tenaga yang sedang mengalir itu kita panggil sebagai arus. Okay, in English, kalau ada yang mau research ini di Google, okay, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai arus, dalam English kita panggil sebagai current. Okay, I typed that in the chat. In English we call it current, C-U-R-R-E-N-T. Orang dusun dia panggil apa? Karan. Tapi perkataan karan itu datang dari mana? Sebenarnya datang daripada current. In English we call it electric current. So, kau tahu lah ni orang dusun. Mungkin dulu dia dengar itu orang-orang British. Dia cakap, oh, the electric current's out. Right? Oh, we need electric current to make this work. Tapi orang dusun dia dengar, current, lama-lama, oh, bilang tu orang British perlu karan. Mungkin dari sanalah itu, dari sana sebenarnya itu asal-usul perkataan karan. So tenaga yang sedang mengalir itu ataupun itu aliran itu kita panggil sebagai arus. Maksud dia, kalau belum ada tenaga yang mengalir, contohnya bateri. Ya, kamu ambil bateri, tapi bateri itu belum lagi disambung kepada mana-mana peralatan. Maksud dia, belum lagi ada tenaga yang sedang mengalir. Maksud dia, tiada arus. Belum lagi ada arus. Sebab tiada yang mengalir. Okay? Bila kamu kasih sambung itu litar dan tenaga itu sekarang mengalir dalam sebuah litar, baru kita boleh katakan ada arus yang sedang berlaku. Ingat itu. Mesti ada pengaliran tenaga elektrik, mesti ada litar, baru kamu boleh katakan ada arus. Okay? So pengaliran arus elektrik boleh diukur dengan menggunakan ammeter. So ammeter ialah satu peralatan yang kita gunakan untuk mengukur aliran lah tenaga. Okay? Unit SI bagi arus elektrik ialah ampere ataupun amp ataupun A. Right? Ini beza dengan voltan ya. So this charger that I have here, dia katakan di sini, dia boleh menghasilkan sebanyak 2 ampere. Okay? 2 ampere. So macam sikit saja tapi cukup untuk charge handphone. Ya? Dia menghasilkan sebanyak 2 ampere. Okay? Line soket, line dia akan tulis. So kamu boleh cuba ceklah soket-soket di rumah. Nanti kamu boleh cari. So itu yang pertama. Oh, dan kalau kamu lihat diagram, dia akan menggunakan simbol seperti inilah. Ada bulatan dan di dalam ada A. Itu adalah simbol untuk ammeter. Maksudnya dalam satu diagram itu dia ada ammeter yang digunakan untuk ukur arus. Okay, so that's the first one, arus ataupun pengaliran. Second one, voltan. Voltan ialah beza upaya di antara dua titik. Difference, let me write that in English. Voltage is the difference in potential between 2 points. Itu dalam bahasa English. Kalaulah kamu mau cari definisi bahasa English. Voltan ialah, definisi dalam buku teks ialah beza upaya di antara dua titik. Itu dalam buku teks. Saya bagi kamu sekarang definisi yang senang sikit kamu faham. Voltan ialah kebolehan untuk menghasilkan arus. Kalau jangan kamu bagi inilah dalam exam. Dalam exam ialah beza upaya di antara dua titik. Tetapi untuk memudahkan kamu untuk faham, voltan ialah kebolehan satu benda untuk menghasilkan arus.
sebagai contoh, bateri yang kecil, berapa voltan dia? Bateri yang kecil dia mempunyai voltan sebanyak 1.5 voltan. Maksudnya dia ada kebolehan ataupun ada potensi ataupun kekuatan menghasilkan arus sebanyak 1.5 voltan. Okay. Bateri 9 volt mungkin ada kemungkinan, ada kebolehan untuk menghasilkan arus yang lebih kuat. Mungkin, tidak semestinya ya, mungkin saja. Okay, and then yang paling kuat ialah inilah. So, saya punya charger di sini, dia menghasilkan, dia boleh menerima maksimum 240 volt. Okay, so di Malaysia kebanyakan soket kita standard ialah 240 volt ya. Itu adalah standard voltage di Malaysia. So kebanyakan soket dia akan menghasilkan 240 voltan dan lebih besar daripada bateri lah. Maksudnya dia ada kebolehan untuk menghasilkan arus yang lebih tinggi. So voltan tidak perlu ada aliran. Sebab voltan kita hanya mengukur dia punya kebolehan untuk menghasilkan arus. Tapi kita bukan mengukur dia punya arus. Okay? So kita mengukur dia menggunakan apa yang kita panggil sebagai voltmeter. Okay? Satu mesin lah yang kita guna untuk ukur dia punya voltmeter, dan unit SI yang kita bagi voltan ialah volt ataupun V. So kita katakan 50 volt. 240 volt. Kalau sini Malaysia kebanyakan 240 volt lah. Okay, kalau kamu lihat di soket, so soket di sini, saya tidak tahu lah kalau kamu boleh baca, sangat tidak jelas. Tapi dia katakan di sini 100 hingga 240 volt. Maksudnya soket ini paling sikit dia perlu untuk berfungsi ialah 100 volt. Dan maksimum yang dia boleh terima ialah 240 volt. Dan kebanyakan negara di seluruh dunia, dia memang akan hasilkan di antara 100 hingga 240 volt. Itu adalah, saya boleh katakan standard di seluruh dunia lah. Kalau contohnya di Malaysia, dia biasanya menggunakan 240. Di Philippines, ada dua dia guna, yaitu 120 dan 240 volt. Okay, di negara lain ada yang menggunakan 230, ada yang menggunakan 250, tapi biasanya di sekitar sanalah, karena itulah voltan yang cukup untuk menghasilkan arus yang sesuai. Last one. Okay, last one yang kita kena tahu, so kita ada arus, kita ada voltan, dan last one ialah kita panggil sebagai voltan. Rintangan. So rintangan dia macam berlawanan lah dengan voltan. So voltan ialah keupayaan untuk, kita boleh katakan keupayaan untuk menghasilkan ataupun kuasa untuk menghasilkan satu arus. Rintangan ialah keupayaan untuk menghadkan ataupun menentang ataupun melawan aliran arus elektrik melaluinya. So rintangan dia melawan arus. Dia mau kasih berhenti ataupun kasih kurang ini arus. Okay. Voltan dia mau menghasilkan ataupun menolak. Kita boleh katakan voltan ini yang kasih tolak itu arus supaya dia boleh berjalan. Okay. Dan unit bagi rintangan ialah, we call this as ohms. Or ohm. Usually they pronounce as ohm. Okay. Dan dia menggunakan simbol ini. This omega. This weird upside down U shape. Okay, so they use this weird upside down U shape as the symbol for ohms or resistance. Okay, ini adalah simbol, so yang garisan yang macam ombak ni di atas, ini adalah simbol yang kita gunakan untuk rintangan. Maksudnya di sini ialah kalau kamu lukis satu litar, kamu guna simbol ini untuk menunjukkan sebuah perintang. Kita panggil sebagai perintang, resistor. English, saya tulis dulu English ya, rintangan. In English kita panggil sebagai resistance. Dan perintang kita panggil sebagai resistor. So,
Kalau kamu pernah melihat mana-mana bahan-bahan elektronik, mungkin kamu pernah nampak ada bentuk macam ni. Bulat-bulat panjang-panjang macam apa penggunaan. Ini sebenarnya adalah perintang. Benda-benda yang dimasukkan ke dalam elektronik untuk menghasilkan rintangan. So mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa pula kita mau masukkan rintangan? Kenapa kita mau sengaja kasih kurang itu arus? Mungkin ada komponen-komponen elektrik yang tidak perlu arus yang terlalu kuat. So kita menggunakan perintang supaya kita boleh kawal ataupun kurangkan jumlah arus di dalam satu komponen elektrik. So 3 benda ini berkait rapat. Arus, voltan dengan rintangan. Okay? Arus ialah jumlah pengaliran. Voltan ialah kebolehan untuk mengalir. Saya kasih sangat ringkas lah. Dan rintangan ialah dia melawan itu aliran. So saya ulang lagi, arus ialah itu aliran, voltan ialah kebolehan untuk menghasilkan aliran, dan rintangan ialah dia melawan ataupun dia mau kasih kurang itu aliran. So satu metafora, so 3 benda ini sangat berkait rapat dengan satu sama lain. Perubahan magnitude dalam salah satu kuantiti elektrik akan memberi kesan kepada magnitude kuantiti-kuantiti yang lain. So setiap liter yang wujud ada 3 benda ini. Apa maksud saya ada 3 benda ini? Bila kamu memasukkan soket ke dalam, ambil soket dan kasih masuk ke dalam soket dan kamu on, okay, ada voltan dan ada tenaga elektrik dan ada rintangan yang sedang berlaku. Daripada soket yang membekalkan voltan sebanyak 240, dan tenaga akan mengalir dalam kipas, so ada arus, dan pada masa juga ada juga rintangan dalam kipas itu untuk mengawal jumlah arus yang ada di dalam satu objek. So satu analogi, satu perumpamaan, saya boleh katakan perumpamaan untuk membantu kita faham ini voltan, arus dan elektrik. Kamu bayangkan satu tangki air. Alright. Now tangki air biasanya kita isi sampai penuh, kita simpan di dalam tempat yang tinggi. Okay? Dan sebab ada air di dalam, ada tekanan air lah di dalam. Now, ada air di dalam dan air itu mau mengalir. Dia boleh mengalir tetapi dia belum lagi mengalir, tapi dia mau dan boleh mengalir. Itu ialah seperti voltan. Kalau kita bayangkan bateri sebagai satu tangki, dalam bateri ada tangki yang menyimpan voltan. Okay? Tetapi belum ada, tapi belum ada aliran. Okay? Tapi dalam tangki ada store dia lah supaya dia mungkin mengalir. Now, bila kamu buka itu pipe, sekarang itu pipe kamu buka dan sekarang air mengalir keluar karena dia kena tolak oleh air di dalam tangki. Sekarang dia sedang mengalir. Sekarang ada aliran air yang berlaku. Itu seperti arus. So bila ada aliran air itu berlaku, barulah ada arus. Now, perhatikan ini. Air tidak akan mengalir kalau tidak ada tangki di atas untuk tolak itu air. Kan? Itu air di atas sebab dia berat, dia akan tolak itu air ke depan. Sama juga dengan arus. Arus tidak akan berlaku kecuali ada voltan untuk membenarkan ataupun untuk tolak itu arus. Kita boleh katakan ini voltan yang macam tolak itu arus lah. Pada masa yang sama, kalau kamu terus buka sejak itu tangki dan itu arus air akan keluar, itu air semua keluar satu kali, dan mungkin arus itu terlalu kuat. Okay? Bayangkan sajalah kamu coba mandi tapi itu pipe dia
sangat-sangat besar, air dia keluar pun terlampau kuat. Arus dia terlalu kuat. Jadi apa yang kita buat? Kita menggunakan pilih air untuk mengawal berapa banyak air yang boleh keluar. So itu kita boleh katakan seperti rintangan. Kita menggunakan sesuatu untuk menghadkan jumlah air yang boleh keluar ataupun jumlah arus yang boleh keluar. So those three things. So kekuatan arus ini sangat penting. Kekuatan aliran itu bergantung kepada satu, kekuatan itu size tangki. Semakin besar itu tangki, semakin kuat itu air keluar. Dan juga bergantung kepada size itu rintangan ataupun itu pilih air. Kalau itu pilih air kamu tutup habis, macam kamu menggunakan rintangan yang sangat besar, jadi tidak ada aliran yang keluar walaupun voltan dia sangat tinggi. Tapi kalau kamu kasih buka ataupun kamu kasih kurang rintangan, lebih banyak aliran akan keluar. Satu lagi gambaran yang kita boleh pakai. Saya jumpa gambar ini di internet dan saya rasa sangat sesuai dengan pemahaman kita. So kamu boleh nampak ada volt, ada M ataupun arus, dan rintangan ataupun ohm. So volt ialah kebolehan untuk menolak satu arus. Ya, so volt ini guna dia ialah untuk tolak satu arus supaya dia boleh mengalir. So kita boleh nampak ada arus yang dia mau mengalir, tetapi dia juga dilawan oleh perintang ataupun rintangan yang diukur dalam ohm. So kalau ohm ini lebih kuat, hanya arus yang kecil saja boleh limpas. Tapi kalau ohm ini tidak begitu tinggi ataupun tidak begitu kuat, lebih banyak arus yang boleh lalu walaupun dengan voltan yang sama. Ya. So saya tidak alright. So hubungan antara tiga perkara ini, hubungan di antara voltan, arus dan rintangan, kita panggil ini sebagai hukum ohm. Okay? Hukum ohm dan dia punya formula ialah seperti ini. V equals IR. So V ialah voltan, I ialah arus, dan R ialah rintangan. So voltan sama dengan arus kali dengan rintangan. So hari ini saya akan sampai sini saja. Mau 1 jam sudah bercakap. Jadi saya rasa kalau saya terus bercakap nanti kamu akan stuck nanti. Minggu hadapan kita akan belajar apa maksud ini formula sebenarnya. Macam mana kita pakai ini formula dalam kita punya pembelajaran setiap hari. But the important thing is, kamu tahulah apa ini dan bagaimana jas ini berlaku. Okay, so kita akan stop di sini untuk kita punya pelajaran. Now, ada apa-apa soalan dari siapa-siapa? Okay, so kalau sementara kamu type soalan, kehadiran. So mulai sekarang kita akan ambil kehadiran. Saya akan ambil kehadiran buat yang ada hadir dalam Google Meet. Senang saja. Saya akan bagi kamu satu Google Form untuk kamu isi. So Google Form ini tidak akan sampai 1 menit untuk kamu isi. Oke, saya minta kerjasama supaya kamu tidak share. Tolong jangan share ini form dengan kawan-kawan yang tidak hadir. Biar dia di sini saja dalam chat ini. Alright, ini adalah untuk kehadiran. Tapi nanti kena ambil gambar juga nih untuk bukti. Tapi at the same time untuk kamu punya kehadiran, tolong isilah ini form. Okay, so ada dalam Google, ada sudah dalam chat. So tolong isi itu. Yang kedua ialah untuk kamu punya tugasan untuk hari ini pun akan bagi melalui Google Form juga nanti itu akan share lah di dalam di dalam grup di WhatsApp. Okay, so kita akan gunakan Google Form, maksudnya kamu isi
And then habis sejak kamu isi, kamu akan mendapat pembetulan lah. Kamu tahulah berapa betul berapa salah. Okay. So kalau ada yang susah untuk menggunakan Google Form, nanti kamu boleh bagi tahu selah. Yes. Ada apa-apa soalan setakat ini tentang pelajaran hari ini? Sekejap ya. Okay, so pelajaran sampai di sini saja. Any questions?